Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini saya ingin berkongsi perspektif. Perspektif ini timbulnya disebabkan oleh ada yang bertanya lah. Dikala kita berhadapan dengan situasi yang pandemik ini, yang tidak menentu ini, adakah sebagai seorang trainer patut kita menukar bisnes model kita? Okay. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya soalan ini, jadi saya rasa saya ingin berkongsi perspektif saya lah. Pertama sekali, kita perlu fahamkan keperluan bisnes model itu, ataupun apakah yang menyebabkan sesuatu bisnes model itu mungkin berubah, dan adakah sampai tahap bisnes model kita perlu berubah disebabkan oleh desakan ataupun faktor dari luaran, faktor dari luaran. Sebab biasanya bisnes model ni wujud disebabkan dari faktor dalaman. Kita yang ingin menjalankan perniagaan tersebut, kita yang ingin menjalankan bisnes tersebut. Jadi kalau kita lihat dari satu sudut, untuk menjawab soalan sama ada bisnes model kita sebagai seorang trainer, saya bercakap dalam skop trainer, adakah bisnes model kita dalam bidang latihan ini perlu berubah? Jadi pertama sekali kita kena kenal pastilah perbezaan antara bisnes model dan juga strategi. Mungkin dengar seakan-akan sama, mungkin ada yang beranggapan bahawa benda ni mungkin diguna pakai berubah-ubah, tapi sebenarnya ada significant difference antara bisnes model dan juga bisnes strategi. Bisnes model tu adalah satu perancangan atau plan untuk memastikan bisnes kita berjalan dengan berjaya. Maksudnya di sini ialah satu perancangan yang melihat kepelbagaian aspek perjalanan bisnes itu, iaitu dia akan melihat dari mana sumber pendapatan, source of revenue itu tadi, mana datang source of revenue. Dia akan juga melihat dari segi siapakah customer base kita atau target market kita, siapa yang kita nak menjual, apakah produk yang kita nak hasilkan, yang kita nak keluarkan, yang kita nak berikan kepada customer kita, apakah mungkin maklumat-maklumat berkaitan dengan perbelanjaan yang akan terpaksa dikeluarkan untuk menghasilkan bisnes ini. Jadi bisnes model ni sebenarnya dia adalah gambaran menyeluruh. Ada bisnes model bagus, maksudnya kita tahu bisnes kita tu apa yang kita hasilkan, kepada siapa kita nak sampaikan, bagaimana keuangan tu masuk, dan bagaimana keuangan tu mengalir keluar melalui expenses, perbelanjaan dan sebagainya. Itu adalah bisnes model. Bisnes strategi pula adalah satu himpunan tindakan, set of action atau set of moves yang diambil oleh sesuatu bisnes itu atas tujuan pertama sekali adalah untuk attract customer. So kita dah tahu customer base kita siapa, kita nak attract, kita nak tarik pelanggan ini, kita nak pastikan dia berminat untuk berurusan dengan kita. Itu strategi. Siapa itu bisnes model. Bagaimana kita menarik dia, itu adalah bisnes strategi. Jadi antara kita dan pesaing kita yang sama menjalankan bisnes yang sama dengan kita, bisnes model yang sama dengan kita, bagaimana kita nak ada that competitive edge, itu strategi. Apa yang tindakan kita akan buat untuk memastikan kita stand out, kita berbeza daripada orang lain, itu strategi. Itu bukan bisnes model, itu strategi. Bagaimana kita nak memastikan yang bahawa kita punya keunikan ini dapat dihasilkan dengan konsisten, itu strategi. Bagaimana kita nak mencapai matlamat perniagaan kita, itu strategi. Jadi kalau nak disebut secara analogi dia paling mudah macam ni lah. Business model adalah fast food restaurant. So fast food restaurant ada pelbagai. Kita ada McDonald's, kita ada KFC, kita ada Burger King dan sebagainya. Jadi bisnes model sama, iaitu fast food. Maksudnya dalam kategori fast food lah. Of course secara detailnya bisnes model dia ada berbeza lah, komponen-komponen tertentu, tapi dia adalah bisnes model restoran makanan segera. Jadi apabila untuk menarik pelanggan, contohnya pada waktu ini mungkin McDonald akan keluarkan burger yang special, iaitu contohnya Samurai Burger. Kalau Chinese New Year dia keluarkan Prosperity Burger. Maksudnya ini adalah strategi dia untuk menarik pelanggan, segmen pelanggan yang sama kepada bisnes model dia. KFC mungkin keluarkan benda lain, yang spicy dan sebagainya. Jadi
itu adalah strategi. Business model dia tak berubah. KFC tak tukar jadi tiba-tiba nak jual pizza dan sebagainya. Tidak. Jadi dekat situ kita kena faham business model dan strategi. Dan kalau kita faham ni, kita tahu bahawa dengan external force seperti pandemik ni sebagai contoh, dia memaksa kita sebagai trainer melihat semula business model kita, sama ada business model kita ni feasible atau tidak, boleh bertahan atau tidak, ada daya saing atau tidak. Itu gunanya. Tapi dalam menjalankan bisnes kita, external force ini mungkin akan mengubah strategi kita. Jadi strateginya dulu mungkin kita banyakkan buat kelas secara face to face. Jadi dengan adanya pandemik ni, external force ni dia akan memaksa kita untuk mengubah strategi kita untuk membuat secara online. Tetapi customer base kita tetap sama. Customer base kita tak tukar. Itu business model. Tapi kalau kita tukar customer base, maksudnya business model kita yang berubah. Strategi kita tetap sama. Jadi kena faham perbezaan ni. Dan ini yang saya nak cuba berikan perspektif ni. Sebab keupayaan sesuatu bisnes itu untuk bertahan dan mempunyai daya saing, itu bergantung kepada business model, bukan strategi. Strategi ni berubah-ubah. Macam kita main bola. Kalau kita main bola, bila opponent kita atau pihak lawan kita tu menyerang saja, maksud kita kenalah park the bus. Kita bertahan daripada serang. Mungkin peluang kita untuk menyerang tu tak banyak. Kita buat counter attack. Sesekali kita menyerang, tapi kita pastikan kita maksudnya strategi kita tu untuk mencapai matlamat, iaitu untuk tidak kalah ataupun untuk menang. Jadi berbeza dekat situ. So fahamkan perbezaan ini, sebab ini sangat penting bagi trainers. Pada waktu ini sekarang ni mungkin kita terpaksa fikiran kita sedikit berselaru dan kita terpaksa mengambil langkah untuk menjalankan training secara online atas faktor desakan kesan pandemik ni. Tetapi kita perlu ingat, adakah kesan pandemik ni yang memaksa kita berbuat demikian? Boleh jadi faktor lain, sebab salah satu daripadanya adalah teknologi advancement. Mungkin pernah dengar perkataan disruptive technology, bagaimana contohnya macam e-hailing, perkhidmatan e-hailing telah mengganggu gugat business model taksi sebagai contohnya. Jadi sama dengan itu, mungkin kita secara kebetulan pandemik ni dia fast forward kan sesuatu keadaan yang mungkin eventually akan berlaku 2-3 tahun akan datang, tetapi disebabkan pandemik ni dia dipercepatkan. Jadi kita terpaksa kita terpaksa sedar bahawa menjalankan latihan secara tidak bersemuka itu adalah salah satu yang kita perlu consider, kita perlu fikirkan. Jadi adakah business model kita, iaitu produk yang kita hasilkan, servis, program training yang kita buat, adakah dia sesuai dengan target market kita, customer base kita, dari mana datangnya sumber pendapatan itu, business model tu kita kena lihat. Dan pada waktu yang sama, disebabkan pandemik ni, adakah kita akan mengubah sedikit strategi kita supaya kita dapat mempertahankan business model itu tadi, ataupun adakah kita akan fikir, okeylah, strategi kita ialah tukar bisnes. Jadi kena ini yang saya nak anda fahamkan perbezaan ini, sebab dia akan menentukan langkah-langkah seterusnya, dan langkah-langkah ini akan menentukan sama ada kita boleh kekal relevan dalam industri ini ataupun kita akan mengeluarkan diri kita daripada industri ini. Jadi kalau kita sebagai trainer mahu bertahan, kita kena review balik. Sama macam main bola tadi, kalau kita sentiasa alih-alih tiang gol tu, if you always change busy dengan mengalih-alih tiang gol tu, macam mana kita nak main game, macam mana kita nak fokus kepada nak menang. Jadi jangan terlalu bukanlah nak kata terlalu, jangan ambil peduli langsung, tapi jangan terlalu membesarkan strategi itu ataupun terlalu melihat kepada nak tukarlah business model. Hati-hati dengan tindakan. Fikir dengan habis baik, sebab ada kalanya kita dah bertahun-tahun menjalankan latihan ini, kita dah ada niche kita sedar atau tidak, kita dah ada niche kita dengan business model kita sekarang. Yang kalau kita terlalu kalut untuk mengubah strategi, mengikut strategi orang lain, takut-takut apa yang menjadi kekuatan kita tu akan menjadi kelemahan kita pula. Kelemahan kita maksudnya,
kita dah bagus dengan audience yang dalam customer base ni, tapi disebabkan kita mengejarkan untuk ikut strategi orang lain, kita terlepas customer ini. Jadi berhati-hati, itu perspektif yang saya nak kongsikan. Jadi menjawab soalan ataupun merungkaikan persoalan yang bermain dalam fikiran sama ada untuk menukar business model atau tidak disebabkan pandemik ini, saya rasa jawapannya bukan pada saya, tetapi jawapannya pada anda, untuk anda lihat adakah jalan yang terbaik adalah untuk bertukar business model ataupun mengubah strategi buat waktu sementara. Ni ingat strategi ni boleh berlaku jangka masa pendek, jangka masa panjang, jangka masa sederhana. Sama macam main bola tadi. First half mungkin strategi lain, dah hujung-hujung first half mungkin lain, awal second half mungkin lain, di akhir second half tu mungkin strateginya berbeza. Tapi gamenya tetap bola. Dia tak terus pergi main hoki pula kat situ. Tiba-tiba masa second half tu bawa kayu hoki. Tak jadi macam tu. Jadi sekiranya anda merasakan perkongsian ini bermanfaat dan mungkin ada kawan-kawan yang mungkin ada persoalan yang bermain dalam fikiran mereka, persoalan yang sama, bolehlah dikongsikan dengan mereka. Dan kalau anda rasa saya punya perspektif ini make sense, boleh like tanda sokongan. Dan kalau kawan-kawan tadi perlukan perkongsian ni, boleh share dengan mereka. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan cuba tambah konten-konten seperti ini. Dan kalau anda mahukan mendengar perspektif-perspektif seperti ini, jemput subscribe kepada channel ni. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan berkongsi. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.